Sistem ekonomi. Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat mentakrif dan menerangkan sistem ekonomi konvensional iaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran dari aspek ciri-ciri dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, pelajar dapat menerangkan tujuan campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi. Dan yang keempat, pelajar dapat menerangkan sistem ekonomi Islam dari aspek ciri, prinsip dan objektif. Sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan satu unit organisasi yang menyelesaikan masalah asas dalam sesebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi konvensional terdiri daripada sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran. Sistem ekonomi kapitalis juga dikenali sebagai sistem ekonomi laissez-faire. Tidak terdapat sebarang campur tangan kerajaan dalam semua keputusan ekonomi. Pengeluaran barang dan perkhidmatan ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran pasaran. Terdapat kebaikan dan kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis. Antara kebaikannya ialah memaksimumkan kepuasan pengguna, menggalakkan persaingan, menggalakkan perkembangan teknologi dan reka cipta, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi bagi pengguna dan pengeluar, pasaran memberikan maklumat yang tepat kepada pengeluar. Antara kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis pula ialah kegagalan dalam menyediakan barang awam, ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan dalam agihan pendapatan, mewujudkan monopoli dalam pengeluaran dan kesan luaran negatif atau externality negatif. Penyelesaian masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis terbahagi kepada 4, iaitu masalah apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa. Masalah apa jenis barang yang hendak dikeluarkan bergantung kepada kuasa permintaan dan penawaran pasaran, iaitu mekanisme harga. Masalah berapa banyak barang hendak dikeluarkan juga bergantung kepada kuasa permintaan dan penawaran pasaran. Masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan bergantung kepada intensif buruh atau intensif modal, yang mana satu yang lebih meminimumkan kos pengeluaran supaya motif pengeluar untuk memaksimumkan keuntungan dapat dicapai. Dan akhir sekali, masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung kepada agihan pendapatan isi rumah. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Motif pengeluaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan masyarakat dan tiada motif keuntungan. Semua sumber adalah milik kerajaan. Kerajaan akan menentukan semua jenis barang yang hendak dikeluarkan. Kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Antara kebaikan sistem ekonomi sosialis adalah pengagihan pendapatan adalah saksama, penggunaan sumber ekonomi yang cekap, matlamat sosial sentiasa diutamakan, keadaan ekonomi lebih stabil, harga dan kos pengeluaran yang rendah. Antara kelemahan sistem ekonomi sosialis pula adalah kehilangan kuasa untuk memiliki kekayaan, pekerja kurang motivasi dan inisiatif untuk kerja kuat, pembaziran sumber dan pentadbiran kurang efisien kerana wujudnya birokrasi. Sekarang kita lihat pula bagaimana sistem ekonomi sosialis menyelesaikan masalah asas ekonomi. Seperti yang pelajar telah pelajari pada awal bab, masalah asas ekonomi terbahagi kepada 4, iaitu masalah apa, berapa,
bagaimana dan untuk siapa. Bagi masalah apa jenis barang yang hendak dikeluarkan, ia ditentukan sepenuhnya oleh kerajaan bergantung kepada keperluan untuk meningkatkan kebajikan rakyat. Masalah berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan juga ditentukan oleh kerajaan. Masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan, ia bergantung kepada cara atau kaedah yang sesuai dan selaras dengan matlamat ekonomi negara. Dan akhir sekali, untuk siapa barang dikeluarkan adalah untuk semua rakyat bergantung kepada keperluan isi rumah. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan daripada sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Rasionalnya, kerajaan perlu campur tangan dalam sistem pasaran bebas untuk mengurangkan kelemahan yang wujud dalam pasaran bebas. Contoh campur tangan kerajaan ialah seperti pelaksanaan dasar kawalan harga, dasar percukaian dan subsidi. Antara kebaikan sistem ekonomi campuran adalah penyelesaian masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi campuran. Masalah yang pertama iaitu masalah apa jenis barang yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh mekanisme pasaran. Tetapi sekiranya wujud kelemahan iaitu sama ada membebankan pengguna atau pengeluar, kerajaan akan campur tangan. Masalah berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan juga ditentukan oleh mekanisme pasaran dan juga kerajaan. Masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan bergantung kepada teknik pengeluaran yang paling cekap sama ada intensif buruh atau modal. Dan akhir sekali, masalah untuk siapa barang dikeluarkan bergantung kepada agihan pendapatan isi rumah dan pada masa yang sama, kebajikan masyarakat tidak diabaikan. Tahukah pelajar apakah tujuan campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi? Antara tujuan campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi campuran adalah mewujudkan kestabilan ekonomi, menyediakan barang awam, mengelakkan amalan monopoli, merapatkan jurang perbezaan pendapatan, menghapuskan kesan luaran negatif dan mengawal aktiviti pengeluaran yang bertentangan dengan undang-undang. Antara bentuk campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi campuran adalah mengenakan peraturan dan undang-undang, menentukan tingkat harga, percukaian dan subsidi. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan hukum syarak dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam ialah Arab Saudi dan Mesir. Prinsip sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai 4 prinsip utama iaitu hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar dan tanggungjawab manusia sebagai pemegang amanah terhadap sumber ekonomi. 4 objektif utama sistem ekonomi Islam pula adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan, kecekapan menguruskan sumber, kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, objektif pengeluaran. Pengeluaran adalah untuk mendapatkan keredaan Allah.
keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dari segi keuntungan dan kebajikan. Ciri yang kedua, pemilikan sumber. Bebas memiliki sumber dan harta secara adil, halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ciri yang ketiga, ekonomi tanpa riba dan spekulasi. Ciri yang keempat, dari segi persaingan, persaingan perlulah sihat, adil dan saksama. Penipuan dan riba adalah dilarang. Ciri yang kelima, agihan pendapatan. Sistem zakat digunakan untuk mengagihkan pendapatan secara adil antara golongan kaya dengan golongan miskin. Ciri yang terakhir, kaedah membuat keputusan. Keputusan perlu dilakukan berdasarkan syariat.